Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik yang dah mengizinkan untuk kita berada pada malam ini untuk meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi. Kita sampai pada sifat mustahil yang seterusnya, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi adamu qiyamihi ta'ala binafsihi. Iaitu sifat yang mustahil daripada sifat salbiyah, tidak berdiri Tuhan dengan sendirinya, dengan makna bahawa Tuhan itu sifat ataupun Tuhan itu berhajat kepada pencipta. Kita dah baca kalam musannif Imam As-Sanusi. Kita masuk malam ini pada syarah bagi Syekh Hudhudi dan juga Hasyiah Asy-Syarqawi ni. Pada muka surat 86, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala asy-syarihu هذا أيضا مما يستحيل في حق الله تعالى. Dan ini juga termasuk dari perkara yang mustahil pada hak Tuhan. وهو نقيض قيامه تعالى بنفسه. Iaitu dia ini ialah lawan kepada sifat berdirinya Tuhan dengan sendiri. Wa qawluhu bi an yakuna ila akhirih, ini tafsirun. Qawluhu tu tafsirun, khabar dia lah. Qawluhu bi an yakuna ila akhirih tafsirun lin nafi, itu menafsirkan bagi nafi. Penafian mana? Adamu qiyamihi itu. Apa maksud tidak berdiri Tuhan dengan sendiri? Maksudnya dengan bahawa ada Tuhan itu sifat ataupun berhajat kepada pencipta. Itu tafsiran kepada penafian itu. Wa huwa qawluhu alla yakuna. Alla yakuna. Itu tafsiran bagi penafian itulah, iaitu wa alla yakuna, bahawa tidak ada. Ya alla yakuna ila akhirilah maksudnya. Okey, habis itu. Sekarang ni dia terjemah pula. Dia syarah pula apa maksud mahal. Mahal. Dengan bahawa Tuhan itu tidak, Tuhan itu berhajat kepada, dengan bahawa tidak ia sifat yang berhajat kepada mahal. Mahal di sini apa dia? Salah satu pada makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ada muftiqarihi ta'ala ila al-mahal awil mukhassis, kan? Jadi apakah maksud mahal di situ? Wal mahallu huwa dhatu. Bermula mahal itu, tempat yang dimaksudkan di sini ialah zat. Tempat makna zat. Zat yang mana sifat ada padanya. Kerana sifat ini dia wujudnya ialah pada zat, di zat. Dia tidak berwujud berseorangan, tidak berwujud berasingan. Dia wujud di yang lain. Yang lain itu ialah zat. Dia tidak wujud pada sifat juga. Sifat dia tidak wujud pada sifat juga. Contoh putih. Putih. Dia tidak wujud pada manis. Manis tu sifat. Putih pun sifat. Jadi putih tu wujud pada manis tak?
putih wujud dia pada yang lain, pada zat, di zat. Putih pada gula, manis pada gula. Dia mesti ada dia di zat. Wal mukhassis, dan mukhassis pula ialah bi kasri sad, baca dengan kasrah sad lah. Mukhassis huwal fa'ilu, iaitulah fa'il, pencipta, pembuat. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu sifat. Yang mana sifat ini wujudnya itu mesti ada pada zat. Mustahil Tuhan itu jenis sifat. Dan mustahil juga Allah Ta'ala ini berhajat kepada pencipta yang menciptanya, yang mengadakannya daripada tidak ada kepada ada. Habis. Kita tengok pada kalam Muhasyir rahimahullah. Qauluhu. Kita berhenti sini. Qauluhu au yahtaja. Situ. Au yahtaja ila mukhassisin. Au yahtaja ila akhirih. Atau mustahil juga dengan bahawa Allah Ta'ala itu berhajat ila mukhassisin, sehingga akhirnya lah. Qauluhu itu dia kata la yasihhu ja'luhu ma'tufan ala yakuma. Yakuma bimahallin. Mana? Yakuma bimahallin kan? Bi an yakuma qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan. Yakuma bimahallin. Bi an yakuna sifatan yakumu lah. Bi an yakuna sifatan yakumu. Bi an yakuna sifatan yakumu bimahallin. Jadi yahtaj ni tidak sah kita jadikan yahtaj ini ma'tuh di atas yakum di sini. Tidak sah. Tak boleh sini. Tidak sah. La yasihhu ja'luhu ma'tufan ala yakum. Ala yakumu lah, silap sini. Ala yakumu. Yakumu bimahallin. Ni jumlah ni. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Liqtidaihi anna lihtiyaja ila mukhassisin min jumlati lawazimi kaunihi sifatan wa laysa kadzalik. Kerana kita tidak sah kita atafkan yahtaj ini ataf pada yakum. Maka kita baca yahtaju. Yahtaju sebab yakum baca dengan marfu' kan. Dia jadi sifat kepada sifatan yakumu. Bi an yakuna sifatan yakumu wal jumlatu ba'dal nakirah sifah. Jumlah yang duduk lepas daripada nakirah di i'rab sebagai sifat. Jadi dia ni marfu' lah sini. Sifat dia jadi jumlah daripada fi'il dan juga fa'il ini dia duduk mahal nasab jadi sifat kepada sifatan. Okey. Tak boleh yahtah ini atas sini. Kenapa? Kerana memberi faham bahawa ihtiyaj itu atau yahtaj, ihtiyaj kepada mukhassis itu daripada himpunan perkara yang lazim daripada keadaannya itu sifat. Ia akan jadi ke mana? Ia akan jadi gini. Dia ayyastahil alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi an yakuna sifatan, dengan bahawa adalah Tuhan itu sifat yang berdiri Tuhan, yang berdiri ia pada zat, yang mana atau berhajat ia kepada mukhassis, ia Tuhan kepada mukhassis. Jadi seakan bila atas ini dia menafsirkan, sebab ini duduk jadi tepat, jadi sifat kepada sifah. Maka yahtaj ini seakan jadi di atas ini jadi sifat. Ia nak menerangkan sifah lah. Jadi itu tidak sah. Kerana apa? Kerana sebab itu dia kata liqtidaihi anna al-ihtiyaja ila mukhassisin min jumlati lawazimi kaunihi sifatan wa laysa kadzalik, dan bukan sedemikian. Yahtaj ila mukhassis ni benda lain. Ia bukan daripada lazim bersifat tu. Lazim keadaan Tuhan itu bersifat bahawa dia berhajat kepada zat, atau berhajat kepada pencipta, atau berhajat kepada pencipta ni bukan daripada lawazim daripada keadaan dia itu sifat. Dia benda yang lain dah. Sebab tu kena ataf pada hak mula-mula sekali.
Atah kepada mula-mula sekali, iaitu penafsiran adamu qiyamihi binafsih. Tidak berdiri dengan sendiri. Atas itulah. Yang pertama dengan bahawa dia itu sifat. Yang kedua dengan bahawa dia berhajat kepada mukhassis. Okey. Nampak? Walaysa kadzalik bal yuhtamal, bahkan diihtimalkan atfuhu ala sifatin. Ini iraq dia lah. Jadi tapi boleh tak kita nak kata dia ataf pada yakuma bisifatin tu. Boleh diihtimal ataf tapi dengan takdir mahzuf. Nak ihtimal boleh tapi jauh sikit. Kena takdir mahzuf. Jadi dari kaedahnya ma lam yuqaddar muqaddamun ala ma yuqaddar. Sesuatu yang tidak ditakdirkan didahulukan daripada sesuatu yang berhajat pada takdir. Benda itu, ayat tersebut tak perlu kepada takdir. Hak tu didahulukan daripada ibarat yang perlu kepada takdir-takdir. Lagi banyak takdir, lagi jauh benda itu. Maka dia kata bolehlah diihtimal ataf di atas sifat itu dengan takdir mahzuf. Jadi takdirnya kan? Wat takdiru bi an yakuna sifatan yakunu bi mahallin aw hadithan yahtaju ila mukhassisin. Atah kepada sifat. Atah kepada mana? Bi an yakuna sifatan. Bi an yakuna sifatan. Bi an yakuna sifatan. Atas sini. Atah pada sifatan au hadithan bi an yakuna hadithan. Jadi kena takdirlah mahzuf. Hadithan yahtaju ila mukhassisin, yang berhajat kepada pencipta. Okey. Wa yuhtamal, dan boleh diihtimal juga atfuhu ala yakun athaniyah, yakun yang kedua. Yakun yang kedua mana? Okey. Yakun yang kedua. Di sini ada apa yakun ni? Yakun yang kedua. Yakun yang pertama ni alla yakun. Yakun yang kedua bi an yakuna, situ. Ini yakun yang kedua ni. Ini yakun yang kedua. Ini yang pertama. Okay. Boleh kita takdirkan atas situ. Jadi takdirnya macam mana? Wa yuhtamal atfu ala yakun athaniyati wa taqdiru bi an yakuna sifatan ila akhirih. Bi an yakuna sifatan wa bi an yahtaja wa bi an yahtaja ila akhirih. Jadi fahuwa min jumlati tafsirin nafyi, itu termasuk daripada jumlah himpunan perkara yang mentafsirkan bagi penafian. Jadi dia menafsirkan alla yakuna qaiman. Alla yakuna, ni nafi yang nak ditafsirkan ni. Min jumlati, kata apa? Min jumlati tafsirin nafi. Penafsiran nafi la yakunu qaiman bi nafsihi bi an yakuna sifatan. Yang kedua bi an yahtaja ila mukhassisin. Okey. Wal makna. Jadi makna apa? Ibarat itu kalam al-musannif tadi. Wal makna anna adamal qiyami bin nafsi, bahawa keadaan tidak berdiri dengan sendiri itu mufassarun, ditafsirkan bikaunihi sifatan, dengan keadaannya itu sifat, wa bil ihtiyaji ila mukhassisin, dan ditafsirkan dengan keadaannya berhajat kepada mukhassis. Nampak? Jadi hak dekat ni hak ni lah. Kalau ikut dari segi murad daripada ta'bir musannif, nak kepada hak ni lah. Bahawa adamul qiyam bin nafsihi itu kena pada dua perkara. Jadi dia menafsirkan adamul qiyam bin nafsihi dengan maksud bahawa dia itu sifat ataupun berhajat kepada pencipta. Idh law ihtaja ila mukhassisin, kerana kalau berhajat Tuhan kepada mukhassis, lakana haditha, maka baharu jugalah Tuhan. Lakin kaunuhu
hadithan batilun. Namun keadaan berhajatnya Tuhan, keadaan Tuhan itu baharu itu batil, lima taqaddama, kerana apa yang telah dahulu. Jadi ini qiyas. Tak? Qiyas apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina. Qiyas syarti kan? Qiyas syartiyah. Ni dalam mantik ni susunan qiyas, tapi dia tak buat habis ni. Muqaddam dengan tali. Natijah dia buat ni, natijah tu maklum dah. Dia kata apa dia? Idh law ihtaja ila mukhassis lakana hadithan. Lakin kaunuhu hadithan batilun. Lima taqaddama fathabata annahu la yahtaju ila mukhassisin. Gitu. Lima taqaddama min wujubi, kerana barang yang telah dahulu, min wujubi qidamihi, daripada wajib qidamnya Tuhan. Fahadha ma'lumun dimnan, ini telah maklum secara dimni, maklum secara tersirat dah. Makna secara faham, secara ada dalam. Dimnan ni makna faham secara tersirat lah kita kata. Telah maklum sedia kala, ada terkandung, secara terkandung. Minal adam, daripada apa? Fahadha ma'lum dimnan minal adam, daripada al-adam, ketiadaan. Wa inna ma dzakarahu, tapi musannif bukan minal adam dah, minal qidam ni. Tengok nuskah lain minal qidam ni rasa ni. Bukan minal adam, minal qidami. Minal qidam. La'alla shawab minal qidam lah tu. Wa hadha ma'lumun dimnan minal qidami. Ini telah termaklum secara makna secara mendalam, itu terkandung di dalamnya daripada perbahasan, daripada sifat qidam. Tengok kalau ikutnya wallahu a'lam lah sini al-adam juga. Ma'lumun dimnan minal nak sebut adam. Adam mana tu? Law ihtaja ila mukhassis. Taqaddama min wujub qidami fa hadha ma'lum dimnan min al-adami. Yani adamil wujub qiyamihi. La'alla as-shawab lah, la'alla as-shawab minal qidam. Kalau tengok pada syarah lain pun, sekarang ni dia panggil mafhum qiyamuhu ta'ala bi nafsihi tu merujuk kepada dua. Pertamanya, kaunihi ta'ala laisa sifatan, keadaan Tuhan itu bukan sifat. Yang kedua, ada muhtiyajihi ila mukhassis. Ataupun kita ambil dulu, ada muhtiyaji ila mahallin wala ila mukhassis. Kita guna sama je. Ada muhtiyajihi ila mahallin wala mukhassis. Itu yang disebut oleh Imam Sanusi. Jadi qiyamuhu bi nafsihi tu, qiyamuhu bin nafsi, dia mafhumnya dua. Pertamanya adamul ihtiyaj ila mahal. Yang kedua, adamu al-ihtiyaj ila al-mukhassis. Hak ni tidak disebut secara sarih sebelum ini pada mana-mana perbincangan sifat sebelum ni. Adapun dibincangkan hak ni, kita sebut tadi, adamul ihtiyaj ila mukhassis, tidak berhajat kepada mukhassis pencipta. Hak ni sebenarnya kita dah sebut perbincangannya pada perbahasan sifat qidam. Perbahasan sifat qidam. Jadi mungkin cetakkan ni ada gugur, buat catat tepi lah, la'alla as-shawab fa hadha ma'lumun dimnan
minal qidami. Ini maklum secara terkandung dah, telah maklum secara disebut dalam perbahasan qidam. Itulah. Okey. Buat tepilah tu kata la sawab al-qidam. Jadi barulah sesuai musannif terang. Dah kalau bincang dah masa perbahasan qidam, wa innama dzakarahu, tapi kenapa ulang semula dalam masalah ni? Dalam perbincangan qiyamuhu bi nafsihi ada juga perkara yang telah disebut sebelum ni, iaitu tidak berhajat kepada pencipta itu. Diulang balik dalam mafhum qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Wa innama dzakarahu lima taqaddama ghaira marratin. Dan hanya sahaja musannif sebut juga kerana barang yang telah terdahulu, yakni terdahulu sebut bukan sekali dah, banyak kali dah. Yang apa dia? Bahawa li khatari hadzal fanni fala yakfi fihi bil bil ijmal bal la budda min at-tafsil. Tidak memada ataupun la yakfihi bil malzum anil lazim. Tidak memada sebut hak malzum saja. Kena sebut lazim dia juga. Kena tasrih juga dengan segala makna yang secara terperinci tu. Tak memada. Kerana apa? Kerana ilmu akidah ni penting. Okay? Habis. Qauluhu tafsirun lin-nafi. Ini tafsiran bagi nafi itu. Nafi. Nafi makna intifa' lah. Ini sebelum ni sebut dah lah. Nafi dengan maksud intifa'. Penafian tu menafsirkan tidak itu. Asyara bihi, mengisyarat musannif dengannya. Dengan katanya qaulihi tadi. Ila annal ba'ah litafsiri. Ba' pada bi'an yakun tu. Ba' dipanggil ba' litafsir. Wa tusamma. Dan dinamakan ba' itu ba'at taswir. Ba' taswir. Taswir dari segi makna. Bi'an yakuna. Jadi ba taswir. Sebab itu terjemahan taswir dengan bahawa. Ada taswirnya macam mana? Taswir. Dinamakan juga ba taswir aidan. Qauluhu bi'an yakuna murakkaban. Ni masuk dah lain ni. Ni masuk ba wahdaniyah ni. Kita kena baca matang dulu. Okay. Jadi perbincangan tentang qiyamuhu ta'ala bi nafsihi tak panjang lah situ. Tak panjang. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa kadha yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan. Dan demikian juga mustahil atas Allah Subhanahu wa taala bahawa tiada ia itu satu. Mustahil Tuhan itu tidak satu. Guana tidak satu itu? Apa rupanya? Apa taswirnya? Bi an yakuna murakkaban, dengan bahawa Tuhan itu tersusun fi dzatihi, pada zatnya. Zat Tuhan itu tersusun, ada segmen-segmen, ada bahagian-bahagian. Nampak tak? Jadi ini yang terkandung dalam pemahaman wahdaniyah ini. Esa bila zat dia itu tersusun, makna dia tidak tunggal, dia tidak satu dah. Tak satu. Sebab apa? Dia boleh pecah, boleh banyak. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Contoh diri kita ni. Kita punya diri ni walaupun satu, tapi satu boleh dipecah. Maka ia bukan satu hakiki lagi. Dia boleh pecah-pecah-pecah lagi. Cabut tangan, cabut kaki, cabut kepala, cabut mata, cabut telinga. Nampak? Dah banyak dah tu. Pecah-pecah boleh cicang, boleh ni. Okay. Jadi Tuhan tu bukan jenis begitu yang mempunyai juzuk-juzuk dan segmen. Dah Tuhan tu halus siap. Bahasa Terengganu sebut halus siap. Halus tak boleh pecah. Tak tu pun mustahil. Sebab jenis halus siap ni jauhar al-fard juga mustahil atas Tuhan. Kerana dia itu sifat jirim. Nampak tak? Dia itu masih dalam keadaan jirmiyah. Keadaan dia itu jirim. Maka Allah Ta'ala tak boleh kita sifatkan sebegitu. Okay. Au yakuna lahu mumathilun fi dhatihi. Atau ada bagi Tuhan itu mumathil yang menyerupai pada zatnya. Hak serupa pada zat Tuhan. Au sifatihi, atau serupa pada sifat dia. Ada hak lain
selain Tuhan yang mempunyai sifat macam sifat Tuhan. Au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun, atau ada bersama Tuhan, mu'athirun, ada bersama Tuhan dalam wujud ini, dalam kewujudan inilah, ada yang mu'athirun, au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'ali, pada satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Ada hak lain yang membuat selain daripada Allah. Maknanya dalam wujud ini, dalam makhluk hak ada ni, ada hak boleh buat, yang boleh cipta selain daripada Allah. Itu juga mustahil. Okey. Okay. Kita baca syarah dulu tak? Syarah permanen ni sekejap. Kita baca syarah dululah. Baca syarah dulu. Baca syarah dulu supaya tidak tasyattut, tashdid, tidak jadi serabut, tidak bercerai, tidak berselerak penumpuan tu. Sebab itu bacaan hasyiah ni sebenarnya bukan untuk peringkat orang nak faham tauhid, bukan untuk peringkat orang nak faham tauhid atau nak belajar tauhid. Peringkat tauhid selesai dah. Pengajian asas tu dah selesai belaka dah. Sebab memang dia akan banyak isi benda-benda yang mana secara berselerak ni lah, ilmu-ilmu yang pelbagai ni. Jadi kalau baca di luar tu memang sesuai, kita terus baca itulah. Jadi kita baca dulu hak luar ni lah, supaya kurang-kurangnya kita dapat juga faedah daripada ni. Kalau baca dalam sangat tu, baca kat ni, kita baca juga lagi. Lepas pada ni kita akan baca, cumanya kita selesaikan syarah. Qala syarihu rahimahullah, hadza akhiru naqaidis sifati, ini dia akhir lawan kepada sifat-sifat salbiyati, sifat-sifat salbiyah ni lah. Sifat salbiyah yang terakhir pada susunan ialah wahdaniyah. Lepas itu masuk kudrat, iradat, sifat ma'ani dah. Maka hak ni pun lawan kepada wahdaniyah, iaitu tidak satu. Ini akhir lawan kepada sifat salbiyah. Wa qawluhu bi an yakuna murakkaban, dengan bahawa Tuhan itu bersusun fi dzatihi, pada zatnya, au yakuna lahu mumathilun, atau ada bagi Tuhan itu yang serupa, fi dzatihi ila akhirih. Qauluhu ini ni tafsirun liqaulihi alla yakuna wahidan. Ini penafsiran. Qauluhu mana? Qauluhu bi an yakuna murakkaban ini tafsirun, penafsiran bagi qaulihi alla yakuna wahidan, bahawa Tuhan tidak satu. Apa maksud erti Tuhan tidak satu? Ni dihurai ni, bi an yakuna murakkaban fi zatihi au yakuna lahu mumathilun fi zatihi au sifatihi ila akhirih. Tafsirun li qawlihi alla yakuna wahidan. Okey, habis itu. Dia kata murakkab tu asal daripada tarkib. Wat tarkibu, apa maksud tarkib? Wat tarkibu ijtima'u jauharaini fa akthara. Terhimpun atau perhimpunan dua jauhar dan lebih. Dua jauhar dan lebih. Bila dua jauhar berhimpun, orang panggil apa? Panggil tarkib dah, murakkab dah. Tarkib tersusun dah tu. Kalau tak tersusun lagi, tunggal. Fardun, bila murakkab ni dia ada dua dan lebih. Hadza huwal kamul muttasilu, ini dipanggil kam muttasil. Kam muttasil, berbilang yang bersambung. Apa maksud? Dia pada bersambung tu nampak macam satu, tapi dia boleh pecah. Macam ni panggil. Contoh kita kata apa? Kita kata kayu ni kan, kayu. Ambil kayu lah. Kayu nampak satu, tapi boleh pecah, boleh kerak, boleh ni, boleh tu. Ini panggil muttasil. Kam muttasil, berbilang yang bersambung. Kalau berasingan makna ada satu kayu hal lain. Itu berasingan. Munfasil. Kalau muttasil ni pada satu, tapi satu tu boleh pecah. Okay.
Wal mumathalatu fi dzati huwal kamul munfasilu, dan bersama, mumasalah bersamaan pada zat, itu dia kam munfasil. Dipanggil kam munfasil. Berbilang yang bercerai. Makna boleh kita asing. 1, 2. Itu boleh asing. Nampak asing tu, nampak bercerai tu dipanggil kam munfasil. Wa kadza fis sifati, demikianlah juga pada sifat. Bi an yakuna li ahadin, dengan bahawa ada bagi seseorang, minal makhluqati, daripada makhluk itu, bi an yakuna li ahadin sifatun, ada baginya sifat, mithlu sifatin min sifatillahi ta'ala, seumpama sifat daripada sifat-sifat Tuhan. Ada makhluk yang mempunyai sifat macam sifat Tuhan. Nampak tak? Bi an yakuna li ahadin minal makhluqati sifatun mithlu sifatin min sifatillahi ta'ala. Okey. Kemudian musannif buat sikit. Buat penjagaan, dia kata wala i'tibara bil muwafaqati fit tasmiyati. Dia kata tidak diambil kira, tidak diiktibar, tidak orang ambil kira sama pada nama tak ambil kira. Nampak tak? Tak ada apa nama ni? Tunggal. Esa pada sifat itu. Esa pada sifat. Dengan maksud apa? Tidak ada yang lain mempunyai sifat macam sifat Tuhan. Dah, Tuhan ada kudrat, kita ada kudrat. Tuhan ada ilmu, kita ada ilmu. Tuhan ada samak, kita ada samak. Tuhan ada basar, kita basar. Sama itu, sama pada sifat. Sama pada sifat, pada tasmiyah ni, la'tibara. Tidak diambil tibar. Orang tak tengok, orang tak kira. Nama je sama pada sifat, tapi hakikat tak sama. Ni tak ambil kira ni. Mana tak ada masalah lah. Ni siapa golongan yang belajar ilmu mengenal diri. Dia kata tak ada. Samak kita ialah samak Tuhan. Jadi hak ada pada kita ni hak Tuhan, bukan hak kita. Kita kena nafi samak kita. Jadi maknanya Tuhan tak buat. Kalau sifat samak kita, sifat basar kita, sifat kudrat kita, sifat benda lagi, ilmu kita ialah ilmu Tuhan. Samak kita samak Tuhan, hak Tuhan. Jadi Tuhan tak buat, tidak buat penciptaan pada hak ni. Tak buat penciptaan. Sebab apa? Hak samak hak ada pada kita ni sama hak dia. Bukan dia buat. Dia bagi hak dia bagi. Tu bukan buat panggil. Nampak? Jadi golongan ni tak sedar ni. Memang buat dia ni tak sedar pun. Jenis tak mengaji ni. Jenis ngaji tapi ngaji salah panggil. Ngaji salah jalan. Jadi padahal ulama kata bukan maksud wahdah niyah esa tu. Dia kata kita mengesakan Tuhan. Macam mana kita nak mengesa Tuhan? Dengan maksud jangan syirik. Kalau kita kata Tuhan ada ilmu, kita ada ilmu, kita telah syirik. Sedap cakap tau. Kalau kita kata Allah wujud, kita wujud, maka kita telah apa? Ada wujud lain daripada wujud Allah. Maka kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Kalau kita kata Tuhan bersifat sama', sami'un basir, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, kita mendengar, melihat tak? Kalau kita kata kita mendengar, kita melihat ni kita, maka kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Orang dengar tu kagum lah. Kagum, hebat lah. Hebat Tok Guru ni. Hebat Tuan Haji ni. Nampak tak? Ilmu makrifat tahap tinggi ni. Tinggi sungguh lah. Nampak tak? Jadi sebenarnya, apa nama ni? Lari daripada lorongan yang betul. Wala'tibara bil muwafaqati. Maka tidak diiktibar sama pada nama. Wa innamal muhalu, hanya saja yang mustahil itu, an yakuna lil abdi, bahawa ada pada hamba itu kudratun, ada pada hamba itu kudrat. Kudrat mana? Kudratun yakhruju biha al-asya'u, yang keluarlah dengan sebab kudrat tadi oleh perkara-perkara, makhluk-makhluk asya' ni sesuatu. Syai' minal adam, keluarlah sesuatu, minal adami, daripada tiada, ilal wujudi.
Itu yang kudrat itulah hak mana hak Tuhan saja ni. Mana kudrat mana? Kudrat yang dapat ia memberi kesan. Kesannya apa? Boleh mengeluarkan sesuatu daripada adam kepada wujud. Ini hakikat khalqun, penciptaan. Iaitu ikhraju syai' min hayyizil adami ila hayyizil wujud. Mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itu cipta. Itu hakikat khalqun. Okay? Jadi, hak tu yang mustahil tu. Mustahil bahawa ada kepada bagi hamba itu kudrat. Yang keluar dengan kudrat itu sesuatu daripada tiada kepada wujud. Au iradatun atau pada lil abdi kudratun. Wa innamal muhalu an yakuna lil abdi iradatun. Dan hanya saja mustahil ada bagi hamba itu iradatun ammatut ta'alluqi, yang umum ta'alluq. La ta'arudha, yang tidak ada ta'arud, tak ada lawang. Yang tak ada lawang, tak ada bantangan, tak ada tegahan. Tu mustahil tu. Hamba tak ada iradat. Iradat mana ni? Iradat yang umum ta'alluq kepada setiap perkara yang mungkin dah. Yang mana tak boleh nak lawan. Hak ni yang iradat hak Tuhan saja ni. Makhluk tak ada ni. Hak ni hak mustahil makhluk ada. Makhluk ada iradat yang umum ta'alluq, yang tak boleh orang lawan. Bila nak jadi. Tak. Manusia bila nak tak mesti jadi. Dia bukan nak menafikan tak ada iradat kepada hamba ni. Ini masuk masalah iradat pula, tak apalah. Jadi musannif isyarat dia sendiri. Musannif sebut secara istitrak sambil-sambil. Padanya perbincangan tu perbincangan khusus dalam perbincangan akidah mengenai kasbun. Wa andana lil abdi kasbun kullifa. Pada sisi kita bagi hamba itu kasbun kullifa. Ada kasbun. Jadi ta'arud, yang mana tidak ada ta'arudha, yang tidak ada tak boleh nak lawan. Itu iradat khusus bagi Allah tu yang tidak ada kepada makhluk. Wa ilmun, atau lagi pada kudratun. Mustahilnya ada pada hamba itu ilmun yuhitu bi jami'il ma'lumati, yang meliputi segala maklumat. Yang tu yang mustahil. Kita mempunyai ilmu yang meliputi sekalian maklumat. Mustahil tu. Dah kita ada ilmu dah. Ada juga ilmu. Ilmu siapa? Allah bagi kepada kita. Tapi ilmu kita tak sama dengan ilmu Tuhan. Jangan kata kita tak ada ilmu langsung. Tak ada langsung dengan maksud Tuhan tidak beri pada sifat ilmu. Itu kalau memang wajah betul lah, kosong. Ataupun tak ada taklif. Jadi yang itu yang mustahil, yang mana tidak ada pada makhluk ini. Okey. Sebab itu bahayalah pengajian-pengajian sedemikian ni. Makrifat gini, baca kalam-kalam yang tinggi, kalam-kalam zauqi sini tanpa ada asas akidah. Jadi kalau orang asas akidah molek, faham dia akan jadi betul aja. Kalam tu dia boleh faham murad yang sebenar yang dia kena akil oleh musannif. Kita berhenti sekejaplah untuk jawab azan. Allah Akbar. Allah.
Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli Allahumma salatu ati sayyidina wa syarafa wa tajata wa ba'athu inni. Okey. Kita sambung balik. Tadi dekat bawah ni dia katanya aw ilmun yuhitu bi jami'il ma'lumati, yang hanya senya wa innamal muhalu ayakuna lil 'abdi ilmun, mustahil itu ada bagi hamba itu ilmu yuhitu bi jami'il ma'lumat, yang meliputi dengan sekalian perkara yang maklum. Itu mustahil lah tu. Ini khusus bagi Allah Ta'ala. Adapun kita mempunyai ilmu, kita mempunyai sama, kita mempunyai basar, kita mempunyai kudrat, kita mempunyai iradat, kita mempunyai sifat kalam dan seumpamanya. Sifat-sifat semua itu Allah yang cipta dan beri pada kita. Allah yang cipta dan dia beri pada kita. Cipta yang mana sifat kita ni sifat yang baru. Bukan makna Tuhan beri sifat dia ke kita. Sebagian pahaman buat golongan-golongan sesat ni. Dia kata Tuhan beri sifat dia ke kita. Salah faham ni. Salah faham dia kata sama pada nama ni. Sama pada nama bukan makna beri hak dia. Ni kena tak faham akidah yang sebenarnya boleh tafsir ikut dang. Ikut dang sekali kalau dengar pok-pok ni tafsir. Ikut suka tak? Ikut suka je. Mari yang terlintah. Tak? Ikut yang suka saja mereka tafsir tanpa ada asas. Kenapa takbiratul ihram? Ihram ni makna bungkus. Bungkus ihram tu makna bungkus. Dia kita bandingkan orang yang ihram masa haji. Ihram masa haji tu kan dia pakai ihram. Dia panggil bungkus. Jadi kita takbiratul ihram, kita membungkus diri kita. Kita mematikan kita sebelum kita mati. Al-mautu qabla an tamut. Sebut pun tak kena. Mati kamu. Antamuta qabla an tamut. Bahawa kamu mati sebelum kamu mati betul. Jadi dengar saja tu sedaplah dengar tau. Tapi cakapnya tak jijak. Okey. Ini apabila dia dengar mengaji sifat 20, dia ambil istilah-istilah dia pun reka-reka sendiri. Sebab itu kena cari guru yang betul-betul mahir lah dalam apa-apa ilmu, terutama ilmu akidah. Dan ilmu yang bersifat dengan makrifat begini. Okey. Jadi ilmu yang meliputi dengan sekalian maklumat itu khusus bagi Allah Ta'ala. Wa nahwu dhalika min khasaisi sifatil uluhiyyati, dan selain dan seumpama itu daripada khususiat sifat-sifat ketuhanan. Jadi itulah yang mustahil ada pada selain Allah. Sifat-sifat yang khususiah sifat ketuhanan ini hanya ada pada Allah Ta'ala. Mustahil ada pada yang lain. Itu makna keesaan, esa pada sifat. Dengan maksud bahawa sifat-sifat ketuhanan yang sempurna, yang mutlak itu hanya pada Allah, tidak ada pada yang lain. Bukan makna menafikan sifat daripada lain. Ni bawakan makrifat salah ni. Dia kata siapa yang mengaku ada kudrat, maka dia telah syirik. Siapa yang mengaku ada ilmu, dia telah syirik. Kerana kudrat tu sifat siapa? Kudrat sifat Allah. Ilmu tu sifat siapa? Sifat Allah. Basar sifat siapa? Sifat Allah. Dia tanya anak murid dia gitu. Dia mula mencerita, menipu lara, mencerita-ceritakan. Jadi akhirnya orang pun terikut-ikut. Betul sungguhlah memang kudrat sifat Tuhan, ilmu sifat Tuhan, sama sifat Tuhan. Jadi kita kata kita ada sifat tu, kita telah menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Jauh sekali. Yang mustahil, yang mana disebut oleh ulama kita bila sebut wahdaniyah ini, sifat ketuhanan itu sama basarnya, yang sifat hakikat sifat pada Tuhan itu tidak ada pada makhluk.
وقوله يكون معه في الوجود مؤثر والله تعالى أعلى وأعلم. Di situlah untuk malam ini, sekadar itu saja untuk malam ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.